kala. Adapun yang kafir, jika akan meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat, maka akan turun kepadanya malaikat daripada langit yang hitam mukanya dengan pakaian yang hitam, lalu duduk di mukanya sepanjang pandangan mata. Kemudian datang malaikatul maut dan duduk di samping kepalanya, lalu berkata, wahai ruh yang jahat, keluarlah menuju murka Allah. Maka tersebar ke semua anggota badannya, maka dicabut ruhnya bagaikan mencabut besi dari bulu yang basah. Ini tuan-tuan boleh bayanglah, sakit ke? Sebab benda tu besi daripada bulu yang basah, benda tu melekat pada besi tersebut dan ditarik keluar. Maka terputuslah semua urat dan ototnya, lalu diterimanya, akan dimasukkan dalam kain hitam dan dibawa dengan baun yang sangat busuk bagaikan bangkai dan dibawa naik. Maka tidak akan melalui para malaikat, melainkan akan ditanya, roh siapakah yang jahat dan basi? Basi, nasi ke basi? Yang basi ini bahasa Indonesia, mungkin yang jahat ataupun yang itulah. Maka dijawab, roh fulan ibnu fulan, dengan sebutan yang amat jelek sehingga sampai di langit dunia. Maka minta dibuka, tetapi tidak dibuka untuknya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, ya la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyat. Ini tuan-tuan, awal ayat dia, innal ladhina kafaru bi ayatina, saya lupa lah. Bila tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibuka kepadanya pintu-pintu langit, wala yadkhuluna al-jannah, dan mereka ini tidak akan masuk syurga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehinggalah unta yang besar akan masuk ke dalam lubang jarum. Jadi tuan-tuan boleh bayanglah, itulah perumpamaan kepada orang-orang kafir yang pastinya unta yang besar macam mana tuan-tuan nak masuk dalam lubang jarum? Suatu yang mustahil. Dan memanglah itulah pembalasan kepada orang-orang yang ingkar akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat lain tuan-tuan, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara, sesungguhnya orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur akan ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nara, kami akan, kalau kami bahasa Kelantan dia panggil selat. Apa kamu ya? Apa panggil sini? Sawfa nuslihim nara, dia letak ataupun supaya disambar oleh api neraka. Bukan campak terus, letak tepi supaya rasa bahar. Fasukullama nadijat juluduhum, apabila hangus semua kulit, badalnahum juludan ghairaha, akan kami gantikan dengan kulit yang lain, liyaduqul adab, untuk mereka merasa azab api neraka. Wal-iyazubillah. Jadi tuan-tuan, bila kita datang kuliah, mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan memberi satu insafan kepada kita. Lantas kita akan bersegera untuk melakukan amal ibadah. Mana yang buruk yang kita buat selama ni, kita tinggal. Kita buat checklist apa yang telah kita buat. Buat 2 kolom lah, buat yang senaraikan yang jahat, senaraikan yang baik. Jadi itu salah satu cara untuk taubat nasuha, tuan-tuan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Taubat nasuha ni kita senaraikan dan kita kenang dosa-dosa yang kita buat tu, dan kita berazam untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa tersebut. Tidak dibukakan bagi mereka pintu langit dan tidak dapat masuk syurga sehinggalah unta dapat masuk ke dalam lubang jarum. Kemudian diperintahkan, tulislah orang itu dalam sijin, kemudian dilemparkan ruhnya itu begitu saja sebagaimana ayat, wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiqa. Dan siapa yang mempersekutukan Allah, maka bagaikan jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau dilemparkan oleh angin ke dalam jurang yang curam.
Kemudian dikembalikan ruh itu ke dalam jasad di dalam kubur, lalu didatangi oleh dua malaikat yang mendudukkannya, lalu menanya, siapa Tuhanmu? Maka jawabnya, saya tidak tahu. Lalu ditanya, apakah agamamu? Saya tidak tahu. Lalu ditanya, bagaimanakah pendapatmu terhadap orang yang diutus di tengah-tengah kamu itu? Jawabnya, saya tidak tahu. Ini orang yang manusia yang paling malang, tuan-tuan. Maka terdengar suara seruan daripada langit, dusta hamba, hamparkan untuknya daripada neraka dan bukakan baginya pintu neraka. Maka terasa olehnya panas hawa neraka dan disempitkan kuburnya sehingga terhimpit tulang rusuknya. Kemudian datang kepadanya seorang yang busuk wajahnya dan busuk bangunnya, berkata kepadanya, sambutlah hari yang sangat jelek bagimu. Inilah saat yang telah diperingatkan oleh Allah kepadamu. Lalu ia bertanya, siapakah engkau? Jawabnya, akulah amalmu yang jelek. Lalu ia berkata, ya Tuhan, janganlah engkau segerakan hari kiamat. Ya Tuhan, janganlah engkau segerakan hari kiamat. Jadi tuan-tuan, ini kita cerita ni soal hadis, Quran dan sebagainya. Jadi daripada kalau kita nak kata kita tak terlibat, itu satu yang salah. Sebab inilah benda-benda pusaka yang perlu kita bincang, perlu kita hadam bersama, supaya benda itu selalu berada di ingatan kita. Soal mati, soal kengerian ataupun kedahsyatan siksa kubur dan lain-lain. Jadi yang malam-malam lain itu tuan-tuan dah dengar tauhid, fiqh, sirah, Quran dan sebagainya. Kitab ini Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi mereka yang lupa. Jadi bagi mereka yang su'ul khatimah, tuan-tuan, dia minta supaya Allah Ta'ala jangan segerakan hari kiamat. Kenapa? Kerana malu. Kenapa? Kerana dia tidak sanggup untuk berdepan dengan mahkamah akhirat, yang mana semuanya akan dipertanggungjawabkan. Inna sam'a wal basara wal fuad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, percakapan kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dipersoalkan, akan ditanya di akhirat, tuan-tuan. Abu Al-Lais dengan sanadnya telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min idha ihtadara atathu al-malaikatu bihariratin fiha miskun wa daba'ir rayhan wa tusallu ruhuhu kama tusallu ash-sha'ratu min al-'ajin wa yuqalu ayyatuha an-nafsu al-mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah 'anki ila rahmatillahi ta'ala wa ridwanihi wa idha ukhrijat ruhuhu وضعت على ذلك المسك والريحان وطويت عليه الحريرة وبعث بها إلى عليين وإن الكافر إذا احتضر أتته الملائكة بمسح من شعر فيه جمر فتنزع روحه انتزاعا شديدا ويقال أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى ربك ساخطة مسخوطا عليك إلى هوان الله وعذابه فإذا أخرجت روحه وضعت على ذلك الجمع وإن لها نشيجا كنشيج الغليان ويطوى عليها المسك فيذهب بها إلى سجين. Seorang mukmin jika sakaratul maut didatangi oleh malaikat dengan membawa sutra yang berisi kasturi dan tangkai-tangkai bunga, lalu dicabut ruhnya bagaikan mengambil rambut di dalam tepung, sambil dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai ruh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan perasaan rela dan diredai, kembalilah kepada rahmat dan keredaan Allah. Maka jika telah keluar ruhnya, langsung ditaruh di atas kasturi dan bunga-bunga itu dan dilipat dengan sutra, lalu dibawa ke Illiyin. Adapun orang kafir, jika sakaratul maut didatangi oleh malaikat yang membawa kain daripada api, di dalamnya ada api, maka dicabut ruhnya dengan kekerasan sambil dikatakan kepadanya,
wahai ruh yang jahat, keluarlah menuju murka Tuhanmu, ke tempat yang rendah, hina dan siksa. Maka bila telah keluar ruhnya, diletakkan di atas api dan bersuara seperti suara sesuatu yang mendidih, kemudian dilipat dan dibawa ke Sijin. Itulah tuan-tuan, berapa panjang hadis ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada juga saya rujuk dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Mukasyafatul Qulub ni penenang jiwa yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ada disebut dalam ni tuan-tuan. Dia sebut, dia kata untuk selamat daripada seksa kubur, kamu kena amalkan 4 perkara dan tinggalkan 4 perkara. Okey, apakah dia tu? Yang kena buat 4 tuan-tuan. Okey, buka memori tuan-tuan. Kita ingat malam ni kita amal terus. Yang pertama, salat. Jangan tinggal salat. Yang 5 tu wajib. Kalau boleh tambah lagi banyak lagi bagus. Sebab apa tuan-tuan? Salat Salat sunat yang kita buat tu boleh menampung kekurangan-kekurangan yang berlaku pada salat wajib. Adakah kita yakin salat kita khusyuk dari awal sampai habis? Yakin? Kadang-kadang macam-macam kita pergi Taqadah lah, pergi Pasar Tamu Batu 15 lah kan. Jadi kadang-kadang tak ingat berapa rakaat solat. Malas-lah dia sujud sawi. Jadi benda itulah tuan-tuan, bila kita buat salat sunat inilah yang akan menampung kekurangan-kekurangan yang berlaku pada salat wajib. Yang pertama salat, yang kedua banyakkan sedekah, yang ketiga baca Al-Quran selalu, dan yang keempat banyakkan menyebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tekan dulu situ semua tuan-tuan. Tasbih, tahlil, tahmid, takbir, semua ada situ. Jadi mungkin tuan-tuan rasa, oh benda ni aku dah buat. Cuma tinggal lagi banyak ke sikit, berterusan ke jarang-jarang, berterusan ke kadang-kadang. Kita nak supaya berterusan, walaupun sedikit. Khairul a'mali wa adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik ibadat ataupun amal ni adwamuha, berterusan, wa in qalla, walaupun sedikit. Jangan satu hari kita buat banyak, lepas tu esoknya, lusanya kita tinggal terus. Dan harus diingat tuan-tuan, di Sabah ni, maaf ya saya kena sebut ya, di sini masih ada lagi mereka yang tak tahulah dia rujuk kitab mana. Dia tak solat. Misal kata, jangan kira ada faktor-faktor yang tidak mengizinkan untuk dia solat. Yang biasa-biasa dia tak solat, tapi waktu dia lapang, waktu dia ada ruang, dia kotor banyak-banyak. Tak boleh tuan-tuan gitu. Kita diharuskan tinggal solat kalau ada masyaqqah, ada mudarat. Kalau tanpa masyaqqah, tanpa mudarat, mana boleh. Kita faham betul-betul Islam. Salat 5 waktu tidak ada rukhsah, melainkan ada sebab-sebab yang membolehkannya. Okey, itu yang kena buat untuk selamat daripada seksa kubur ya. Yang kena tinggal, pertama bercakap dusta, yang kedua khianat, ataupun kita tidak jaga amanah-amanah yang dibagi. Yang ketiga menjadi batu api. Panggil apa? Adu domba. Dia jadi batu api. Maksudnya kadang-kadang si A dengan si B ni nak membaik dia, tapi dia ni kurang senang. Pandailah dia mereka-reka kita untuk melaga-lagakan. Inilah makhluk yang ataupun manusia yang tidak selamat, yang akan berdepan dengan seksa kubur yang amat dahsyat. Dan juga yang keempat, jaga kencing. Yang saya sebut tadi tuan-tuan, jaga kencing. La yastatir min baulihi, mesti jaga kencing supaya kencing dia betul-betul puas, betul-betul keluar semua air kencing. Kemudian diperintahkan, tulislah orang mana tadi?
Okey, teruskan. Al-Faqih Abu Ja'far telah meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah berkata, seorang mukmin jika diletakkan di kubur, maka diluaskan kuburnya hingga 70 hasta dan ditaburkan padanya bunga-bunga dan dihamparkan sutra, dan bila ia menghafal sedikit daripada Al-Quran, cukup untuk penerangannya. Jika tidak, maka Allah memberikan kepadanya nur cahaya penerangan yang menyerupai penerangan matahari, dan ia di dalam kubur bagaikan pengantin baru. Jika tidur, maka tidak ada yang berani menunjukkan ataupun membangunkan kecuali kekasihnya sendiri. Maka ia bangun dari tidur itu bagaikan yang masih kurang masa tidurnya dan belum puas. Jadi tuan-tuan, di dunia ni kita kurangkan tidur. Nanti kita tidur banyak-banyak di sana. Boleh tak? Boleh. Tidur banyak-banyak nanti. Selepas kita dapat ganjaran yang dijanjikan oleh Allah. Inna wa'adallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali mengingkari janji. Jadi dia sebut sini tuan-tuan, tidur dalam contoh ni lah, tidurlah sepuas-puasnya. Dia ada orang yang kacau gitu. Kalau di rumah mungkin, kalau yang belum kahwin ni mungkin bising mamak kita gerak. Kalau tidur jam 9 pagi tak bangun lagi, bising. Mula-mula bising, tak bangun juga, nak disiram air ke kepala. Itu di dunia tuan-tuan. Di akhirat ni sekarang kita dengar insya-Allah mudah-mudahan memberi satu kemanisan ataupun memberi satu kesungguhan untuk nak gebuk kita. Bukan saya nak campaign supaya tidur banyak di sana. Memang sudah dijanjikan oleh Allah. Jadi di dunia ni tuan-tuan, kalau yang suka banyak sangat tidur tu, kurangkan sedikit. Kalau ayat Al-Quran disebut banyakkan menangis, kurangkan ketawa. Falyad'aku qalilan walyabku katsiran. Suka tu kurang sedikit, walyabku katsiran. Menangis tu banyak. Menangis ingat akan janji Allah. Adapun orang kafir, maka akan disampaikan kuburnya sehingga menghancurkan tulang rusuknya dan masuk ke dalam perutnya. Lalu dikirim kepadanya pula segemuk leher unta, maka makan dagingnya hingga habis dan sisa tulang semata-mata. Lalu dikirim kepadanya malaikat yang akan menyiksa, yaitu malaikat ini buta, tuli dan bisu, dengan membawa pemukul dari besi yang langsung dipukulkan. Sedangkan malaikat itu tidak mendengar suara jeritanya kerana dia buta, kerana dia tuli, dan tidak melihat kerana buta, supaya tidak dikasihaninya selain itu. Lalu dihidangkan seksa neraka itu setiap pagi dan petang. Walhamdulillah. Abu Al-Lays telah berkata, siapa yang ingin selamat daripada seksa kubur, di sini pun ada juga. Siapa yang ingin selamat dari seksa kubur, maka ia harus mengazimi 4. Yang pertama, menjaga salat. Yang kedua, banyakkan bersedekah. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, memperbanyakkan tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sebab semua yang 4 dapat menerangi kubur dan memuaskannya. Adapun 4 yang harus ditinggalkan, yaitu dusta, khianat, mengambil domba, menjaga terjing. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanazzahu 'anil bawl, fa inna 'ammat 'adzabil qabr minhu." Bersihkanlah kamu daripada kencing, sebab umumnya siksa kubur itu berpunca daripada tidak menjaga kencing. Yakni jika cebok, jangan sampai ada sisanya. Harus bersih dengan sebenar-benar. Saya rasa ni tuan-tuan lama daripada kita kencing berdiri dengan alasan lambat. Kalau nak buka seluar, sangkut. Kalau di Mekah tuan-tuan, kawan-kawan saya kan, dia sangkut, bukan dia letak di paku, dia kasih lepas sampai keluar. Ditarik semua.
ditarik bokeh dia keluar. Sebaik ada underwear. Jadi dia nak itulah dia alasan-alasan tadi kan untuk membolehkan untuk dia kencing berdiri. Ingat banyak. Kalau kita tak melibatkan solat, tak ada masalah. Itu sekadar membahayakan kesihatan kita. Terpulang pada kita, terpulang pada kamu. Kalau rasa benda itu sebab bahagian kesihatan itu sudah dia sudut. Kalau kencing berdiri ini dia akan membawa kepada batu karang. Sebab sakit baki itu akan mendak lama-lama dia akan jadi kristal tu. Dia jadi kencing. Jadi tuan-tuan sudah maklum, mungkin depan saya ada Tommy, ada doktor. Kadang-kadang kita kerana alasan cepat untuk ini, buka zip, kasih keluar punya pistol tuan-tuan tu. Kalau perempuan susah, dia kena buka. Kalau tak buka, akhir masa dia dapat tu bawa. Jadi walaupun dia rasa itu menyebabkan dia tak boleh nak elak tuan-tuan, memang dia kena buka. Jadi tuan-tuan ni kerana kelebihan yang ada pada tuan-tuan tu, salah guna. Kasih keluar pistol tu, pancuk sepuas mungkin. Jadi kita tak peduli. Kalau kita pancuk, pertikan kita yakin kan tak kena seluar. Itu sebagai peringatan bersama lah. Kalau kita tidak melibatkan untuk nak solat, membahayakan kesihatan. Tapi bila nak solat, kedua sekali kan, satu membahayakan kesihatan, dan yang kedua solat kita tu takut-takut dia terlepas, takut pula terima kerana solat bersama ada najis pada tangan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kariha lakum arba'an, al-'abadu fi shalah, wal-lagwu fi qira'ah, wal-rafathu fi siyam, wad-da'if 'inda al-maqabir." Sesungguhnya Allah tidak suka padamu 4 perkara. Yang pertama, main-main dalam sembahyang. Macam solat budak-budak. Banyak tuan-tuan, dia solat ikut-ikutan, dia tak belajar pun, tapi mungkinlah nak ambil hati, ataupun bukan dia faham sangat pasal agama ni. Kadang-kadang kerana dipaksa itu dan ini, jadi dia solat, tapi dia tidak menghayati betul-betul. Solat main-main, ini yang Allah Ta'ala benci. Yang kedua, sembahyang yang lara, sembahyang yang lalai, sembahyang yang entah apa-apa. Orang rukuk dia rukuk, orang sujud dia sujud, orang tanya baca apa, entah, aku pun tak tahu. Jadi ikut-ikutan. Fawailul lil musallin, nerakalah bagi orang yang bersalat, alladzina hum an salatihim sahun, bagi mereka yang lalai di dalam salat. Yang ketiga, dalam bacaan Al-Quran, ni tidak hirau, ataupun baca Al-Quran tu dia kira nak cepat habis je, dia tak peduli tajwid, dia tak peduli gunnah, dia tak peduli panjang pendek. Ini pun satu tuan-tuan. Kam min qari'il Quran, berapa ramai orang yang baca Al-Quran, wal Quran yal'anu, Quran laknat dia balik. Sebab apa? Dia tak peduli, semua dia baca dalam keadaan tunggang langgang, baca tidak dengan cara bertajwid yang betul. Semua ikut ke malam pengajian Ustaz Amar? Sorang-sorang ke, atau dia tunjuk-tunjuk gitu je? Sorang-sorang. Betulkan tuan-tuan. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran tu dengan tartil. Okey, yang ketiga, bacaan Al-Quran ribut, bahasa Indo ni ribut ni bacaan yang laju. Ini pun dibenci. Dan yang keempat, berkata keji sewaktu puasa. Berkata keji waktu puasa dan tertawa di kuburan. Apa ni? Bukan 4 ni. Tengok betul-betul. Sesungguhnya Allah tidak suka kepadamu 4. Main-main dalam sembahyang, baca Quran cepat, ataupun baca Quran tidak peduli tajwid, bercakap kotor sewaktu puasa, dan tertawa di kubur. 4 Allah Ta'ala benci. Muhammad bin As-Samad ketika melihat kubur telah berkata, kamu jangan tertipu kerana tenangnya dan diamnya kubur.
maka alangkah banyaknya orang yang sudah bingung di dalamnya. Dan jangan tertipu kerana ratanya kubur, maka alangkah jauh berbeza antara yang satu pada yang lain di dalamnya. Maka seharusnya orang yang berakal memperbanyakkan ingat kepada kubur sebelum masuk ke dalamnya. Jadi bila sebut pasal kubur ni, mungkin saya boleh sentuh sikit berkaitan dengan membuat binaan di atas kubur. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh membuat binaan di atas kubur? Dia dua tuan-tuan. Satu makruh, satu haram. Yang makruhnya macam mana? Makruh ni kalau kita buat tu berlebih-lebihan, seolah-olah kita nak tunjuk kita ni anak yang baik lah konon. Sewaktu mak bapak hidup tu tak dipeduli. Bila mak bapak meninggal, barulah galuh nak buat binaan atas kubur. Tak peduli hukum. Ini masalah. Kalau nak buat sekalipun tuan-tuan, kalau kita kebumikan di tanah kita, okey, taklah masuk dalam haram, dia makruh. Tapi kalau kita buat binaan tu di tanah wakaf, macam depan Islamiah tu tanah wakaf kan. Cuba tuan-tuan tengok di sana. Dia punya binaan tu dia space atau memakan ruang. Dia punya terlalu besar. Ini termasuk benda yang haram tuan-tuan. Jadi cubalah, ataupun kalau kita nak mempertahankan adat orang Bugis, adat orang tu, adat itu sekalipun, kita kena tengok juga, semak juga dari sudut hukum tuan-tuan. Jangan pula kita nak memandai-mandai dalam soal agama. Kononnya akulah adik-beradik yang terbaik di antara yang lain-lain kan. Tengok binaan atas kuburan tu aku belanja 10,000 dengan mozaik, dengan marmar, dengan bumbung apa semua lagi. Adakah itu boleh meringankan siksa kubur? Lebih teruk. Sebab apa? Matinya anak Adam dalam keadaan tinggal anak-anak di atas dunia dalam keadaan jahil, tidak memberi didikan agama yang sebetulnya. Apa guna kalau sekadar buat binaan, baca-bacanya tak pandai, langsung tak pandai. Cuma bila tiba bulan Syaban, bagi kontrak. Dia ada sudah grup. Ini grup ni memang dia sebulan ni kadang-kadang dia tak masak di rumah. Dia akan turun untuk baca, kamu panggil di sini apa? Baca-baca. Sedihnya sekali setahun je ingat. Sedangkan kita dituntut selalu ingat. Jangan bulan Syaban je kita nak ingat kepada sanak saudara, keluarga kita yang telah meninggal. Jadi senario yang berlaku begitulah. Bila nak ubah, itu terpulanlah pada tuan-tuan, pada kita semua. Jadi dengan sedikit ilmu yang kita kongsi ini, kalau boleh kita buat. Mudah-mudahan kalau kita tidak buat, kita tidak mampu untuk buat perubahan secara total, qalilan secara sikit-sikit, bagi memastikan setiap apa yang kita buat itu Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala tidak murka dan tidak masuk dalam benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Rugi tuan-tuan. Kita belanja berapa banyak duit untuk buat binaan atas kubur. Bila ditanya, termasuk haram. Sudah ada duit habis, dosa lagi. Sufyan Ats-Tsauri telah berkata, siapa yang sering memperingati kubur, maka akan mendapatkannya kebun daripada kebun-kebun dalam syurga. Dan siapa yang melupakan, maka akan mendapat jurang daripada jurang-jurang api neraka. Ini minggu lepas kita dah bincang dalam doa tahlil arwah tu, selalu kita baca dengan syekh-syekh tu akan baca, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur-kuburnya taman-taman daripada taman syurga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Dan jangan kamu jadikan kuburnya itu lubang daripada lubang-lubang neraka. Jadi kita tuan-tuan, kita doa juga untuk kita. Sebab kita doa tahlil arwah ni kan, awal-awal kita doa untuk arwah, lepas tu akhirnya kita doa juga untuk kita. Jadi sama juga baca talqin tuan-tuan. Baca talqin itu sebenarnya untuk menginsafkan yang hidup. Kalau yang mati tu, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, tak akan berubah apa-apa tuan-tuan. Jadi baca doa, baca talqin kuat-kuat di kuburan tu, untuk memberi kesedaran pada yang hidup tu lebih utama.
Ali bin Abi Thalib telah berkata di dalam khutbahnya, wahai hamba-hamba Allah, berhati-hatilah kamu daripada maut yang tidak dapat dihindar jika kamu berada di tempat ia datang mengambil kamu, dan bila kamu lari pasti akan terpegang juga. Maut terikat selalu di ubun-ubunmu, maka carilah jalan yang selamat, carilah jalan yang selamat dan segera, sebab di belakangmu ada yang mengejar kamu, yaitu kubur. Ingatlah bahawa kubur itu ada kalanya kebun daripada taman kebun syurga ataupun jurang daripada jurang-jurang neraka. Dan kubur itu tiap hari berkata, akulah rumah yang gelap, akulah rumah tempat bersendirian, akulah rumah yang terkumpul segala macam ulat-ulat. Tapi kita tak dengar tuan-tuan sebab kita tak peduli. Betul tak? Kalau di Semenanjung tu dia banyak masjid, tepi masjid tu dia ada kuburan terus. Kalau di sini mana yang ada gitu? Islamiah lagi mana lagi? Bagus juga kalau kita jangan tunggu musim raya, musim kita nak ziarah kubur, kita balik salat limpas pergi kuburan, supaya akan mengingatkan kita akan kematian. Dan untuk yang kawan saya tuan-tuan, kemarin 2 orang meninggal. Satu tu dari KK, Setiausaha Persatuan Anak-anak Kelantan di Kota Kinabalu, umur baru 42, meninggal kerana serangan jantung. Dan satu di Kuala Kerai, umur 40, sama-sama belajar di Mesir dulu, tapi dia tu peringkat yang berumur sikit lah. Yang di Kelantan tu sama juga, dia tak perasan. Dia bila pergi buat cek doktor tu sudah tahap parah. Sekejap dia, kemarin dia pagi dia masuk, petang kemarin dia jalan, umur baru 40 tu. Itulah. Jadi 40 ni umur yang kita rasa masih kuat dan sebagainya. Justru itu ialah sama-sama kita muhasabah di kita masing-masing, supaya kita berada dalam keadaan yang beringat sentiasa. Ingatlah sesudah itu ada hari yang lebih ngeri, hari di mana anak kecil akan beruban dan orang tua bagaikan orang mabuk, bahkan ibu yang sedang menyusu lupa terhadap bayinya, dan wanita yang bunting menggugurkan kandungannya. Dan engkau akan melihat orang-orang bagaikan orang mabuk tetapi tidak pun mabuk. Arab hanya seksa Allah sangat ngeri dan dahsyat. Saya dah baca kan? Ya ayuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya gegaran hari kiamat itu sesuatu yang amat besar. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Seperti mana yang kita baca tadi. Orang yang kamu nampak, orang semua nampak macam mabuk, tetapi bukan mereka itu mabuk, tetapi kerana memikirkan mungkin tahap yang sudah kata dia tak boleh nak fikir dah. Jadi dia jadi macam orang mabuk dan sebagainya. Okey, saya ingat cukup setakat tu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah, apa yang kurang, apa yang silap itu daripada diri saya, dan saya mohon maaf. Dan insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dimatikan dalam husnul khatimah, kesudahan yang baik insya-Allah. Okey, kita buka soalan. Kalau ada sebarang persoalan. Baca talqin ini bolehkah mempengaruhi jenazah, Ustaz? Apa tu? Baca talqin. Bolehkah mempengaruhi jenazah? Ada di situ. Mempengaruhi jenazah? Si mati. Dia begini. Masalah talqin ini, laqinu mautakum. Ada hadis Nabi, ada. Tetapi kita kena faham di sini, kita kena tengok juga si mati itu dia termasuk dalam husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Jadi walaupun benda ni menjadi perselisihan, khilaf, banyak pendapat. Ada pendapat mengatakan sampai kepada si mati, ada pendapat mengatakan tak sampai. Jadi kita berpegang kepada pendapat, kita ambil jalan tengah. Kita buat insya-Allah, mudah-mudahan sampai kepada si mati, tetapi sasaran kita, tujuan utama kita supaya menyedarkan yang masih hidup di dunia. Jadi berkaitan dengan sampai ke tidak, sama juga dengan ni apa?
program tahlil arwah ni. Tahlil arwah ni ada pendapat-pendapat yang kata tak sampai. Tetapi kita berpegang tuan-tuan, kalau kita baca kepada hadis yang Nabi sebut, iza mata ibnu Adam, apabila matinya seorang anak Adam, inqata'a amalu illa min salasin, akan terputuslah segala amal dia kecuali 3. Waladun salih yad'u lah, anak-anak yang sentiasa mendoakan. Jadi kita pegang kepada situ. InsyaAllah lah, mudah-mudahan tahlil arwah yang kita buat tu pun mudah-mudahan sampai kepada si mati. 3 kan? Waladun salih yad'u lah, ilmu yuntafa'u bihi, sadaqatun jariyah. Jadi talqin tadi tu kita pegang kepada 2, tapi sasaran yang kita nampak supaya yang hidup ini lebih terkesan. Sebab diterjemah gitu, bukan dibaca bahasa Arab straight kan. Dia akan terjemah kepada bahasa Melayu. Talqin. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kalau kita nonton TV3, Ha. Ayat Quran apa? Aha. Tak bunyi ke tu? Tu ambil yang tu. Tu dia. Supaya semua dengar. ini Ustaz ya, kalau kita ikuti jejak Rasul, Jejak Rasul. Setiap subuh ada. hampir pusara-pusara di Mesir di mana-mana ada binaan mereka. Ada di mana ada binaan di atas kuburan. Dan ayat Quran hukum hakam turun di sana. Turun. Maksudnya kurang lagi paham dari kita pasal semua bahasa ni dari Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi bagaimana Ustaz boleh jelaskan kenapa orang boleh membina macam bangunan-bangunan pusara terus besar, kemudian kadang-kadang dalam masjid lagi. Kenapa benda tu jadi begitu? Kalau di sana boleh, di sini lagi tak cukup. Ya, okey, terima kasih. Ada lagi? Okey. Jadi apabila kita tengok, kita bincang soal buat binaan di atas kuburan. Jadi pendapat tadi saya kata 2 kan. Ada yang makruh sekiranya tanah kita tu tanah kita punya, yang jadi haram apabila melibatkan tanah yang diwakaf untuk jadi binaan. Jadi apa yang berlaku di tanah Arab sana, saya pun sepanjang berada di Mesir 2 tahun tuan-tuan, tak habis untuk saya nak lawat makam-makam syekh-syekh para alim ulama di Mesir kerana terlalu ramai dan binaannya bukan alang-alang, besar lagi daripada sini. Okey. Lepas tu ditulis lagi dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita tengok di sana tu tuan-tuan, bukan setakat itu saja dia buat. Yang tinggal di kuburan pun berapa ramai. Yang tinggal di kuburan, beranak pinak, bercucu di kubur. Lepas tu ada beberapa syekh yang saya belajar ambil sanad Quran, sehingga sanad ni dia bersambung kepada Nabi SAW. Sanad syekh-syekh di sana pun dia tinggal di kuburan, dia tinggal di kubur. Jadi berbalik kepada persoalan tadi, dia yang ini dia tidak melibatkan tanah wakaf. Itu satu, itu setakat yang saya tahulah. Lepas tu selain daripada tu, dia para wali-wali Allah dan para masyayikh, para syekh-syekh ini, dia menjadi tempat ataupun menjadi bahan binaan untuk orang ziarah. Jangan kata di Mesir. Kalau di Masjid Nabawi, kubur Rasulullah kan, bukan manusia lagi ni, Masjid Nabawi dan sebagainya. Jadi kalau yang begitu tu kita berpandangan mereka ini untuk menyediakan satu tempat untuk orang ziarah. Yang jadi persoalan kita ni melibatkan tanah wakaf dan keadaan tanah itu tidak mengizinkan
maksudnya keadaan yang terhad, menyukarkan orang lain. Sampai tukang gali kubur pun dia kata tapak yang dia punya pun sudah dijual, jadi tak tahu kalau dia mati mana nak disimpan. Itu masalah. Maksudnya berlaku. Jadi yang berlaku di sana, kita husnuzan, mereka ini para anbiya, mereka ini para wali-wali Allah, sengaja disediakan itu untuk orang pergi sana tu untuk memudahkan. Sebab pernah saya pergi ke makam Imam Syafi'i, tuan-tuan, di Sayyidah Zainab. Saya ingatlah, tapi banyaklah makam tu merata-rata di Mesir, ya. Saya pergi, memang perlu sangat dibuat sebab sekali rombongan tu kadang-kadang 3 bas yang pergi. Jadi melibatkan, dia buat masjid dalam masjid. Jadi kita husnuzan lah. Cuma yang saya masih belum jumpa jawapan, macam mana pula yang dengan berkeluarga, beranak cucu. Jadi persoalan yang mati dalam tu, kita tak tahu adakah dia mati tu mati syahid. Syahid yang kita bincang, syahid dunia, syahid akhirat, soal nombor 2. Tapi bila dia tu syahid, seolah tidakkah menjadi satu kehinaan? Tapi timbul persoalan, syekh pun tinggal di kubur. Jadi insyaAllah lah nanti saya akan rungkaikan benda ni. Sebab bila saya tengok di sana, pelik. Cuma di peringkat kita lah, di peringkat kita di Semenanjung, di Sabah Sarawak ni, kalau boleh soal-soal binaan tu kita janganlah terlampau sangat.